Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Barisan AJK Surau Al-Ittifaq dan juga Tuan Imam, Tuan Bilal, dan juga tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan lihat nak bincang mengenai hadis dan juga hukum dalam hadis mengenai dengan memberi salam dan juga menjawab salam. Dalam Islam, perkara wajib lebih afdal secara umum berbanding dengan perkara sunat. Kalau ditanyakan di antara sembahyang fardu zuhur dengan sembahyang sunat zuhur, mana lebih afdal? Sembahyang fardu zuhur lebih afdal secara umum. Tapi ada ketikanya perkara sunat ini mengatasi perkara fardu. Makna lebih pahalanya, dia lebih afdal. Perkara sunat lebih afdal berbanding perkara fardu. Ada beberapa situasi, tapi secara umumnya fardu lebih tinggi. Puasa bulan Ramadan lebih afdal, pahala lebih banyak sebab dia fardu berbanding puasa-puasa sunat. Tak kiralah puasa sunat hari Ashura ke, puasa sunat 9 Zulhijjah ke, apa-apa puasa sunat, puasa fardu lebih afdal secara umumnya. Ada beberapa situasi perkara sunat mengatasi perkara fardu. Contohnya seperti mana memberi salam, dan kita akan bincangkan pada hari ini dalam bab memberi dan menjawab salam. Memberi salam ni hukumnya sunat, menjawab salam tu wajib. Memberi salam lebih afdal walaupun ia sunat berbanding dengan menjawab salam walaupun ia fardu. Tuan-tuan memberi hutang kepada seseorang, memberi hutang RM100 dalam masa sebulan. Kemudian lepas sebulan dia tak mampu bayar. Tuan-tuan menghalalkan hutang tersebut adalah hukumnya sunat, dan tuan-tuan memberi tempoh kepada dia, panjangkan tempoh daripada sebulan naik 2 bulan ataupun sebulan setengah untuk dia bayar balik hutang kita. Itu hukumnya sunat, itu hukumnya wajib. Memberi tempoh kepada si penghutang membayar hutang hukumnya adalah wajib, memberi tempoh. Tapi tak boleh cas. Kalau cas hukumnya riba. Panjangkan tempoh dia, itu wajib. Tapi menghalalkan hutang tersebut hukumnya sunat. Menghalalkan hutang sunat lebih afdal berbanding dengan tuan-tuan memberi tempoh, memanjangkan tempoh walaupun ianya wajib. Sama seperti sunat. Sunat ni kita panggil apa? Khitan, berkhitan. Berkhitan ini hukumnya sunat. Sunat sebelum baligh. Bagi laki-laki sunat sebelum baligh. Bila dah baligh wajib. Kita akan khitan bila? Sebelum daripada baligh. Walaupun ia sunat, tetapi ia lebih afdal berbanding perkara wajib. Dah baligh baru nak khitan. Tapi yang terbaiknya khitan ni pada waktu kecil. Kecil, lepas lahir, seminggu lepas lahir terus khitan. Budak-budak seminggu lepas lahir khitan, dia boleh pakai pampers terus. Bila dah besar ni macam-macam lah, bentan lah, apalah semua. Kecil yang terbaik. Cuma kos dia mahal sikit lah, dalam RM200 macam tu, ataupun lebih sikit. Kemudian yang ketiganya iaitu mengambil wuduk selepas daripada azan zuhur nak sembahyang zuhur wajib. Tuan-tuan sudah azan zuhur, nak sembahyang zuhur kena ambil wuduk. Ambil wuduk tu wajib. Mengambil wuduk sebelum azan zuhur sunat, sebab tak masuk waktu lagi tuan-tuan nak mengambil wuduk. Itu lebih afdal berbanding tuan-tuan mengambil wuduk lepas daripada azan zuhur. Itu mengambil wuduk sebelum azan sunat, mengambil wuduk selepas azan wajib. Mengambil wuduk sebelum azan lebih afdal berbanding mengambil wuduk selepas daripada azan. Kalau kita lihat dalam seharian kita,
Contohnya solat fardu subuh. Solat fardu subuh ni, apakah hukum apakah hukum imam menguatkan bacaan doa kunut? Doa kunut ini untuk imam dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya disunatkan. Sunat apa? Sunat kuatkan suara. Cuma tuan-tuan kena faham, dalam bab doa, kuatnya tak sama kuat seperti membaca Al-Quran. Jadi imam baca Quran, baca ketika qiyam Al-Fatihah, tak sama kuat ketika zikir, tak sama kuat ketika baca doa seperti baca Quran. Itu beza dia. Bila kita baca Quran, kita baca kuat dalam semayang. Tapi bila kita zikir, zikir perlahan, rendahkan suara. Terutama makmum yang masbuk, kita beri peluang kepada dia untuk dia selesaikan semayang, kita tak beri apa-apa gangguan kepada dia. Ada satu surau saya pergi, ketika mana imam semayang ni, mikrofon dia gantung tau, dia gantung sini. Tetapi bila mana wirid, dia angkat rapat ke mulut. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rapat ke mulut dia zikir, bunyi kuat. Sedangkan di belakang ramai orang yang masbuk ataupun orang yang sedang semayang sunat. Jadi kita tak boleh ganggu dia. Rendahkan suara. Sebab zikir ni rendahkan suara. Doa kunut pun disunatkan bagi imam kuat, tapi tak kuat seperti bacaan Fatihah dalam semayang. Dia kena rendahkan sikit suara dia. Sebab bila sebut tentang doa, tak perlu kuat. Walaupun imam disunatkan kuat, kuat yang sederhana. Cuma dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ni menyebutkan disunatkan bagi imam membaca kuat selain daripada makmum dan juga orang yang sembahyang bersendirian, orang yang sembahyang berseorangan. Kuat di sini, kuat yang daripada mana sehingga mana? Dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu daripada awal sampailah ke akhir. Bukan separuh-separuh. Tuan, setakat ni saya tak jumpa lagi lah mana-mana kitab mazhab Syafi'i yang menyatakan disunatkan doa kunut kuat separuh. Tak ada. Cuma dalam kitab sebut disunatkan menyaringkan suara bagi imam bacaan doa kunut. Cuma sebahagian orang Melayu ataupun imam di kawasan kita ini, dia tersalah faham bila sebut dalam kitab disunatkan menguatkan, menyaringkan suara bagi imam bagi bacaan doa kunut. Mana dia hanya terkhusus pada doa kunut. Doa kunut sampai mana? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai situ doa kunut. Itu adalah doa kunut. Lepas daripada itu dipanggil sebagai sana. Sana ni makna pujian, bukan doa, pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Itu pujian. Bila dalam kitab sebut disunatkan bagi imam menyaringkan, menguatkan suara bacaan doa kunut, orang Melayu kita ambil doa kunut je kuat. Sebenarnya disunatkan doa kunut itu bukan daripada situ. Memanglah dari sudut maknanya sampai situlah bacaan doa kunut. Lepas tu bukan doa kunut lagi, dipanggil sebagai pujian kepada Allah. Cuma bila sebut dalam kitab disunatkan bagi imam menguatkan suara daripada awal sampai akhir, itu doa kunut. Doa kunut bukan kata sampai mana bacaan doa kunut. Oh, sampai dekat waqina, sampai di waqina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi, doa kunut bukan. Tidak, fa innaka taqdi sampai habis itu pun doa kunut juga. Cuma kita katakan dia adalah pujian kepada Allah, tapi dia dalam kategori doa kunut. Sampai dekat astaghfiruka nastaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tuan-tuan tengoklah, kalau imam baca nastaghfiruka, kami minta ampun kepada kamu wahai Allah, wa natubu ilaik, kami bertaubat kepada kamu, itu doa. Kami nastaghfiruka, nun nastaghfiruka, kalau imam baca nastaghfiruka itu doa. Tuan-tuan aminlah. Kalau imam baca astaghfiruka untuk dia seorang aja, aku minta ampun kepada kamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada kamu, itu maknanya bukan doa. Itu doa untuk dia seorang. Tuan-tuan kena baca lah, baca sendiri. Baca sendiri, astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu boleh dua. Sama ada berkemungkinan jumlah ayat tersebut ada yang menyatakan makna tersebut makna doa, ada yang menyatakan bukan makna doa. Jadi disunatkan bagi makmum ni fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sehingga ke akhir disunatkan membaca doa tersebut. Bukan kita panggil doa, kita panggil pujian, tapi kita dalam kategori doa kunut. Bagi makmum fa innaka taqdi sehingga ke akhir. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada pagi yang mulia ini, sebelum kita nak start dalam bab salam, suka saya ingatkan tuan-tuan mengenai dengan solat sunat isyraq dan juga solat sunat duha ini. Sebahagian banyak di surau-surau saya lihat, bila masuk je waktu syuruk, di hadapan tuan-tuan ada jam syuruk, ada waktu syuruk jam. Waktu syuruk bunyi je tet-tet, terus sembahyang sunat. Bila ditanyakan sunat apa tu? Solat sunat isyraq. Tuan-tuan, lepas tuan-tuan sembahyang fardu subuh, dalam mazhab Syafi'i kita diharamkan untuk solat. Dipanggil waktu makruh tahrim. Tapi bukan semua solat lah. Ada solat yang dibenarkan. Kalau tuan-tuan tak sempat sembahyang solat sunat qabliyah subuh, sembahyanglah lepas sembahyang subuh. Lepaslah solat sunat qabliyah subuh, dilaksanakan selepas sembahyang fardu subuh. Tapi janganlah niat ba'diyah subuh, memang tak ada. Niatlah qabliyah subuh tapi buat lepas subuh. Kalaulah tuan-tuan malas pun boleh. Tuan-tuan datang surau awal, tapi tak nak solat sunat qabliyah subuh, sebab ustaz kata boleh solat sunat qabliyah selepas sembahyang fardu subuh, dia buat lepas sembahyang fardu subuh, walaupun dia boleh buat sebelum subuh, hukumnya harus, tapi tak afdal lah. Boleh buat dan disunatkan dia buat, cuma tak afdal, sebab waktu afdal sebelum daripada azan, sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Waktu lepas kita sembahyang fardu subuh ni, kita tak boleh sembahyang secara umumnya, tapi adalah sembahyang dibolehkan, tahiyatul masjid ataupun beberapa sembahyang yang lain. Sampai bila? Sampailah naik matahari ni satu galah, satu lembing naik matahari. Berapa ukuran dia naik matahari ni? Satu galah tu adalah 20 minit. Dulu ni 27 minit dulu. Tuan-tuan lihat dulu dalam website JAKIM, 27 minit. Sekarang dah dikurangkan 20 minit. Jadi mana lepas syuruk 20 minit, tuan-tuan sembahyanglah sunat. Sembahyang sunat apa tu? Isyraq pun boleh, duha pun boleh. Itulah sudah masuk waktu dia. Sudah masuk waktu isyraq ataupun duha. Sebab itu waktu yang diharuskan untuk sembahyang. Sebelum tu waktu diharamkan untuk sembahyang. Jadi 7.11 itu waktu syuruk. Syuruk ni waktu matahari baru nak terbit, baru nak keluar. Dia belum naik satu galah lagi, baru nak keluar. Tuan-tuan dah sembahyang sunat, itu waktu yang diharamkan juga. Dia ada 5 waktu yang diharamkan sembahyang. Salah satunya ketika matahari nak keluar. Sebab dalam sebahagian agama yang lain, mereka akan sembahyang pada waktu tu, akan sembah matahari. Jadi kita lepas naik satu galah baru kita sembahyang. Mana 7.11 minit tambah lagi 20 minit, tutup sembahyang lah. Sembahyang sunat Nabi tak sebut. Nabi kata man shalla as-subha jama'atan summa qa'ada yadhkurullah ta'ala. Siapa yang sembahyang fardu subuh secara berjemaah, dia duduk zikir kepada Allah sehinggalah naik matahari. Naik tersebut, terbit matahari bermaksud naik satu galah. Walaupun dalam hadis sebut terbit matahari je, sebenarnya naik sampai satu galah. Kemudian dia solat 2 rakaat. Solat tu Nabi tak sebut sembahyang apa. Jadi ulama berbeza pendapat lah. Ada ulama kata itulah isyraq, ada ulama kata itulah duha. Tak apa, yang penting dah boleh sembahyang. Tuan-tuan nak buatlah isyraq 2 rakaat, lepas beri salam buat duha pula 2 rakaat. Sampai akhir waktu duha adalah sebelum 2 minit sebelum daripada azan zuhur. Itu kita panggil waktu istiwa, waktu matahari tengah tegak tu, istiwa. Waktu tu tak boleh sembahyang lah, melainkan hari Jumaat. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma matahari tengah tegak tu sekejap je, sebab matahari ni daripada mana? Daripada timur ke barat. Bila dia nak perpindahan daripada timur ke barat tu, masuk ke barat sikit, itulah maksudnya waktu zuhur. Gelincir matahari, kita panggil gelincir matahari, itulah masuk waktu zuhur. Ketika sebelum tu tengah tegak, itu 2 minit sebelum daripada
azan zuhur mengikut jabatan falak, iaitu 2 minit sebelum daripada zuhur, itulah waktu istiwa, diharamkan sembahyang. Itulah waktu dah berakhir duha. Setengah jam sebelum zuhur boleh sembahyang lagi duha, 15 minit sebelum tu, 10 minit sebelum tu masih boleh sembahyang duha. Waktu dia luas. Sebab itu tuan-tuan diberi satu waktu yang panjang duha ni. Siapa tak melaksanakan amat rugilah. Waktu panjang. Kita katalah 7.45 duha. Sampai bila? Sampailah azan zuhur 1.23 contoh. 1.20. Waktunya panjang. Tapi kalau tak sempat buat, walaupun 2 rakaat, amat malanglah orang tersebut, kerana Allah Ta'ala berikan waktu duha ni waktu yang panjang. Kemudian duha ni disunatkan 1/4 siang. 1/4 siang makna kita bahagi 4 lah. Dalam pukul 9, setengah 10 begitu. Itu waktu yang afdal untuk duha, kerana itulah waktu kita panggil sebab kita ni 5 waktu sembahyang nak mengajar kepada kita setiap pekerjaan yang kita lakukan tak dapat dipisahkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Elok kita nak buat kerja tengah sibuk-sibuk, azan pula zuhur, sembahyang zuhur. Elok tengah sibuk-sibuk, azan pula asar, kena sembahyang asar. Nak bagi tu sentiasa ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Begitulah waktu subuh dengan zuhur kan panjang. Jadi ulama menyebutkan 1/4 siang, antara subuh sampai ke zuhur, 9, 9:30, 10 begitu. Jadi itulah waktu afdal untuk duha, kerana tak jauh sangat beza kita nak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Antara subuh zuhur tu jauh sangat. Okey, kita lihat dalam bab salam dan menyebarkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu masuk rumah, tak kira rumah kamu ataupun rumah orang, kamu nak masuk, kamu beri salam dulu. Fasallimu ala anfusikum, beri salam ke atas diri kamu. Kalaulah rumah kamu, beri salam lah. Kalau rumah kamu tak ada orang, beri salam juga untuk diri kamu sebagai satu penghormatan di sisi Allah Ta'ala. Diberkati, kita beri salam supaya rumah tadi diberkati, penghuni yang ada dalam tu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma rumah tak ada orang, kita tambah sikitlah assalamualaikum warahmatullahi, tambah lagi assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Macam kita baca tahiyat awal tu, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diberi salam kepada kamu, diberi penghormatan dengan satu penghormatan, beri salam lah. Fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan lebih baik ataupun jawab yang sama. Kalau dijawab assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, lebih baik ataupun sama waalaikumsalam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salam. Ketika mana malaikat berjumpa dengan Nabi Ibrahim, malaikat menyerupai manusia, ketika mana dia nak menghancurkan perkampungan Nabi Lut, maka dia transit seketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Pada ketika itu mereka menyatakan salam, salam sebagai satu penghormatan. Qala salam, Nabi Ibrahim menyatakan salam sebagai penghormatan, balas balik. Bila jawab salam, menyatakan salam, salam, Nabi Ibrahim jawab balik. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islam khair? Yang mana Islam tu lebih baik? Yang mana Islam tu baik? Maka Nabi kata, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'raf. Kamu beri salamlah, kamu beri makan kepada manusia, kemudian kamu beri salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenali. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Imam Bukhari juga, khalaqallahu Adam tulahu 60 zira'an. Allah Taala ciptakan Nabi Adam panjangnya 60 hasta tinggi, 60 hasta tinggi, macam pokok kelapa tinggi Nabi Adam. Tapi selepas daripada Nabi Adam kurang sikit, kurang sampailah kita umat yang terakhir ni hanya kerdil-kerdil je, pendek-pendek. Asalnya tinggi Nabi Adam 60 hasta. Falamma khalaqahu, apabila Allah Taala dah ciptakan Nabi Adam, Allah Taala bagi tahu kepada Nabi Adam, izhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah.
wahai Adam, kamu pergi berjumpa dengan satu kumpulan malaikat, kamu beri salam kepada mereka. Fastami' ma yuhayyunaka bihi, maka kamu dengar apa yang mereka beri salam kepada kamu. Dengar dulu mereka beri salam bagaimana. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika, kamu dengar bagaimana malaikat beri salam, itulah salam untuk kamu dan juga untuk zuriat kamu, iaitu untuk kita semua. Kemudian malaikat kata assalamualaikum, kemudian faqala assalamualaikum, faqalu assalamu alayka wa rahmatullah, fazaduh wa rahmatullah. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wasalam memberi salam assalamualaikum, maka malaikat jawab malaikat menyatakan assalamu alayka wa rahmatullah, fazaduh wa rahmatullah, tambah. Nabi Adam kata assalamualaikum, malaikat tambah assalamu alayka wa rahmatullah, tambah. Jadi itulah cara memberi salam. Walaupun Nabi Adam dah beri salam assalamualaikum, tapi malaikat ajar lagi boleh tambahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, dia kata amarna Rasulullah, Nabi SAW perintahkan kepada kami, amarna Rasulullah bisab'in, Nabi perintahkan kepada kami 7 perkara. Bi'iyadatil marid, ziarah orang sakit, ada di kalangan kita, jemaah kita sakit kita ziarah. Wa tiba'ul janaiz, ada di kalangan jemaah kita yang meninggal dunia, maka kita mengiringi jenazah dia sampai ke tanah perkuburan. Wa tashmitul atis, bila di kalangan jemaah kita ataupun di kalangan manusia ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka menjadi tuntutan kepada orang yang mendengar bersin dan mendengar ucapan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah. Dan juga wa nasrud dhaif, menolong orang-orang yang lemah, wa aunul mazlum, membantu orang-orang yang dizalimi, wa ifsya'us salam, memberi salam, wa ibrarul qasam, dan menyempurnakan sumpah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la tadkhulunal jannah, kamu tak masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, kamu tak beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Kemudian Nabi kata, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum, nak tak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu, apabila kamu buatnya kamu akan merasai kasih sayang sesama kamu. Maka Nabi menyatakan afsyus salam bainakum, sebarkan salam sesama kamu. Abdullah bin Salam, dia menyatakan, aku mendengar Nabi SAW menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan kepada manusia, wasilul arham, hubungkan silaturahim sama manusia, wasallu bil laili wan nasu niyam, semayanglah ketika manusia sedang tidur, dan pada waktu malam, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Okey, kita lihat itu mengenai dengan hadis-hadis mengenai dengan salam. Kita lihat mengenai masalah hukum salam. Ada beberapa hukum yang kita nak bagi tahu. Yang pertamanya iaitu ibda'us salam, memulakan salam, itu hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat muakkad. Apabila satu jamaah memberi salam kepada seseorang, marat jama'atun biwahidin au bi jama'atin fasallama ahaduhum hasala aslus sunnah. Satu jemaah datang, mana 10 orang datang rumah kita, dia beri salam, assalamualaikum. 10 orang datang, seorang beri salam, itu dah cukup, dah terhasil sunnah, dah dapat sunnah, sunat memberi salam. Begitulah juga kalau kita pula pergi berjumpa 10 orang. Kita nak 10 orang sedang berbincang, kita nak masuk, kita beri salam. Beri salam sekali cukup. Tak perlu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 10 kali nak beri salam, sekali cukup. Adapun menjawab salam, maka itu fardu. Itu ijma' sebelah suara di kalangan ulama'. Tak ada ulama' kata sunat. Fa in kana salam ala wahid, sekiranya memberi salam kepada seseorang, maka jawab salam tersebut dikategorikan sebagai fardu ain.
Ada orang beri salam kepada saya, Assalamualaikum Ustaz. Hukumnya ke atas saya fardu, wajib. Kena jawab fardu ain. Jawab Waalaikumsalam. Sekiranya saya bersama dengan kumpulan saya 10 orang, tiba-tiba ada orang beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka siapa yang perlu jawab? Sekiranya seorang di kalangan kami ada 10 orang, seorang dia jawab, maka yang lain tu dah gugur kefarduan dia. Itu dipanggil sebagai fardu kifayah. Seorang jawab. Kita ada 10 orang sedang berbincang, tiba-tiba seorang masuk nak mencelah, Assalamualaikum. Seorang dia jawab Waalaikumsalam, yang lain dah gugur. Tak perlu jawab pun tak apa. Kalau jawab pun tak jadi masalah, dapat pahala. Kalau tak jawab pun tak apa, tidak berdosa. Sebab tak menjawab, kalau fardu ain, hukumnya berdosa. Sekiranya semua jawab, sama ada jawab tersebut serentak, macam budak-budak sekolah masuk kelas, bila nak beri salam serentak, Assalamualaikum cikgu, serentak. Kalau jawab salam pun, kalau serentak ataupun tak serentak, semua jawab, itu tak jadi masalah, boleh dan mendapat pahala. Tapi kalau seorang pun tak jawab, itu semua berdosa. Kalau yang jawab tu tak ada kena-mengena dengan yang 10 orang yang bersama. Orang tadi datang kepada satu kumpulan 10 orang, beri salam, yang jawabnya orang luar, itu tidak terangkat fardu kewajipan menjawab salam. Dia kena orang yang 10 orang tadi juga. Okey, masalah yang kedua mengenai menjawab salam ini, disyaratkan memulakan salam, menjawabkan salam, disyaratkan mengangkat suara. Jangan pula beri salam, Assalamualaikum. Tuan-tuan je dengar, telinga tuan-tuan. Ini bukan sembahyang. Sembahyang ini memanglah kita sembahyang sekadar telinga kita dengar. Tapi beri salam tak boleh kata cukup telinga kita dengar. Bagilah orang dengar kita nak beri salam pada orang. Kita nak beri salam pada orang. Bagi orang dengar. Macam tuan-tuan bersinlah, hacum, bersin. Alhamdulillah. Tuan-tuan ucap alhamdulillah, telinga tuan-tuan je dengar. Orang lain nak ucapkan ya rahmukallah, nak doakan kepada tuan-tuan, tak boleh doa. Tuan-tuan kena ucap alhamdulillah dulu, baru boleh mengucapkan ya rahmukallah. Jadi ada benda yang perlu diangkatkan suara. Diangkatkan sikit suara, tapi janganlah terlampau kuat satu surau dengar. Bersin alhamdulillah, semua dengar. Bagi yang sekeliling je lah dengar cukup alhamdulillah. Jadi orang akan jawab ya rahmukallah. Ada benda yang perlu diangkatkan suara. Tapi sebahagian di kalangan kita ada beberapa jemaah di surau lah. Banyak surau, bukan satu surau. Banyak. Sampai saya pergi haji baru ni pun ada juga yang komplain semayang di hotel ni. Yalah, bila Zuhur Asar tu kan musim panas. Jadi kita tak bagilah masjid jauh 1 kilometer, kita semayang Zuhur Asar di hotel secara berjemaah. Ada juga jemaah komplain. Itu kat Mekah, dekat Malaysia lagi banyak. Orang komplain apa? Makmum baca kuat sangat. Kuat. Dia baca kuat. Jadi baca ni tak perlu kuat, sekadar telinga kita dengar. Dia baca tu, yang makmum tu dia baca, bukan sekadar dia dengar, bukan orang sebelah dia dengar, soft pertama kedua depan tu dengar lagi, kuat sangat. Jadi bila kita tegur ni, dia kata rasa baca okey dah, memang bagi dia okey, tapi orang lain dengar mengganggu. Jadi kita nak tegur ni susah, sebenarnya susah, terutama orang-orang yang ada masalah pendengaran. Orang yang ada masalah pendengaran ni, tuan-tuan, bagi dia slow, tapi sebenarnya separuh surau dengarlah suara dia. Ada seorang pakcik tu umur dah 70 lebih, dia selalu datang surau rajin dia, jadi semayang hujung-hujung. Tapi bila kita tegur dia macam tu lah, kita tegur dia buat semacam juga. Imam baca kan, boleh kata sama kuat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia memang masalah pendengaran. Kita nak cakap, dia kena cakap kuat, macam menjerit baru dia dengar. Jadi untuk orang seperti ni dikecualikan lah. Maknanya janganlah ustaz mengajar, dia kata hendaklah seseorang itu membaca Al-Fatihah ataupun rukun qauli ni sekadar telinga dengar. Tapi kalau dia ada masalah pendengaran, janganlah ukur macam tu. Memang satu surau akan dengar. Jadi untuk sembahyang, rukun qauli bacaan Fatihah ataupun benda-benda sunat bacaan surah dalam sembahyang, sekadar telinga kita dengar. Tapi tuan-tuan kena faham, telinga kita dengar dalam situasi sunyi.
Dia tak ada bunyi, tak ada bunyi aircon, tak ada bunyi kipas, tak ada bunyi luar-luar, tak ada. Sunyi. Itu telinga kita dengar. Tapi kalau kita bunyi bising sekeliling kita, kipas, aircon semua, itu kalau tak dengar pun tak jadi masalah. Sebab bising keliling. Itulah ada benda yang kita perlu angkat suara, ada benda tak perlu angkat suara. Cuma saya nak pesan kepada orang yang ditegur, maka dia kena terimalah teguran tersebut. Memang kena terimalah. Sebab orang Melayu kita tak boleh ditegur. Dia tak boleh tegur. Kalau tegur dia rasa, aku rasa dah slow lah. Surau ni kata kuat. Jadi kena terima teguran tu. Barulah dapat berjemaah dengan baik. Kalau tak, ni satu surau ni tak puas hati. Sebab apa? Seorang buat hal tanpa kuat. Kita nak tegur pun susah. Jadi tuan-tuan kena menerima teguran lah. Ada satu surau saya bagi kuliah. Saya bagi kuliah surau. Jadi dia berkata, ustaz boleh tak ustaz cerita sikit tentang jangan baca kuat ni? Kita ceritalah. Masalahnya orang tu dia tak tahu diri dia baca kuat. Kita cerita jangan baca kuat, ganggu orang sebelah. Orang sebelah pun nak baca Fatihah. Kadang-kadang imam di depan pun akan terganggu dengan bacaan dia kuat. Tapi orang tersebut dia baca semacamnya sebab dia tak rasa ustaz tu tuju untuk dia. Itu yang masalahnya. Lepas tu dia bagi tahu saya lagi, cuba ustaz tegur sekali lagi. Kita tegur pun dia takkan tahu ditujukan untuk diri dia. Sebab dia rasa diri dia okey, kita kena jumpa dia. Kena jumpa dengan dia, kena berbincang dengan dia. Kalau tuan-tuan bagi secara umum, dia tak akan sedar diri dia baca kuat. Sebab dia rasa diri dia okey. Kemudian dalam memberi salam ini kena disunatkan, disyaratkan mengangkat suara lah supaya orang mendengar. Tak kira memberi salam ataupun menjawab salam, sama. Jangan tuan-tuan beri salam, jawab salam slow je. Waalaikumsalam. Bagi orang yang beri salam tu dengar suara kita, jawab. Itu disyaratkan dalam memberi dan menjawab salam. Cuma jangan mengangkat berlebihan lah. Dalam beri salam, menjawab salam, jangan mengangkat berlebihan. Sekiranya tuan-tuan beri salam kepada seseorang dan di sebelah dia ada orang sedang tidur, mana pada ketika itu tuan-tuan disunatkan memberi salam, dikuatkan suara sekira-kira tidak mendengar, mengganggu orang yang tidur tersebut. Ini seperti mana riwayat daripada Al-Miqdad menyatakan perkara ini. Kemudian disyaratkan menjawab salam ini adalah bersambung. Jangan diberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan sambung balik, dah lepas minit baru jawab Waalaikumsalam. Tak, beri salam terus jawab Waalaikumsalam, sambung terus cerita. Jawab terus. Memberi itu dipanggil ijab dan qabul. Ijab dan qabul mesti terus. Tuan-tuan beri salam, itu adalah ijab, menjawab salam qabul. Jadi kena segera. Dalam proses mengakad akad nikah pun sama juga, ijab qabul. Tapi janganlah akad nikah, saya nikah dengan kamu, terus jawab. Tunggu dulu, relax dulu, tenang, jawablah. Jangan. Kadang-kadang tak habis lagi. Dengan mas kahwinnya RM300, tak sebut tunai lagi, saya terima nikahnya. Laju sangat. Relax, tenang-tenang. Lepas habis baru jawab. Maknanya yang penting jangan pisah waktu yang lama lah. Disunatkan mewakilkan seseorang memberi salam, mengucapkan salam. Contohnya kita berjumpa sahabat kita dan kita tak jumpa dengan mak aja, kita bagi tahu kepada sahabat kita, kirim salam kepada ibu kamu ataupun kirim salam kepada keluarga kamu. Itu hukumnya sunat. Kepada orang yang tidak hadir, kita boleh pesan, sampaikan salam. Dan hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib orang yang diberi amanah untuk kita kata sampaikan salam kepada keluarga kamu, wajib dia sampaikan salam. Itu wajib. Bukan kata memberi salam, menjawab salam itu wajib. Itu memang wajib. Tapi orang yang diamanahkan, orang pesan, nanti bila sampai rumah nanti kirim salam, kirim salam kepada keluarga kamu atau salam kepada ibu dan ayah kamu, wajib kita sampaikan. Sampai kat rumah kita bagi tahu, ada orang kirim salam kepada ibu, ada orang kirim salam, kita bagi tahu. Itu hukumnya wajib. Kerana dia adalah satu amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu tunaikan amanah kepada ahli dia, kepada orangnya. Kalau orang sampaikan salam, itu
satu amanah. Amanah kena sampai kepada tuan dia, kepada tuan yang orang nak sampaikan salam tadi. Kemudian kalau dia beri salam tapi kita tak nampak dia, macam kita call ke beri salam ataupun di belakang dinding ke, dia beri salam pada kita, maka pada ketika itu kita tahu dia beri salam pada kita, hukumnya wajib menjawab salam walaupun tak nampak muka dia. Menulis dalam tulis WhatsApp, tulis message sama juga wajib. Tapi ini ijab qabul, tengoklah kita buka WhatsApp bila, bukan kita buka 24 jam. Mana kalau dia hantar pukul 7, dia beri salam assalamualaikum, jadi yang seorang tu dia buka bila? Buka pukul 10. Buka pukul 10, dia terus jawab. Terus jawab. Sebab beri salam, dia kena terus jawab. Bila pukul 7 dia hantar, dia tak buka mesej, dia buka terus jawab. Terus jawab, Waalaikumsalam. Cuma jawab ni sama ada jawab guna mulut dia pun boleh, ataupun jawab guna tulisan pun boleh. Tapi dia wajib jawab lah. Tulisan, ataupun dengan suara, ataupun kita wakilkan orang. Orang bagi tahu kita, ada seorang sahabat ni kirim salam kepada kita. Seorang sahabat ni, seorang kawan kita kirim salam kepada kita. Maka wajib kita menjawab juga. Kita jawab, jangan kita kata, ya. Tak boleh, kita kena jawab. Jawab itu dalam keadaan segera. Jangan pula lepas kita sembang-sembang baru jawab salam. Tak, kita jawab. Dia kata ada kawan kamu yang duduk negeri Perak ni, nama sekian-sekian kirim salam kepada kamu. Kita jawab salam tersebut. Segera. Jawab salam tu macam mana? Disunatkan jawab salam kepada orang yang menyampaikan salam kepada kita dan juga kawan kita yang menyampaikan salam kepada kita. Kita jawab wa alaika wa alaihis salam. Kepada kamu salam, kepada kawan aku yang duduk negeri Perak pun salam juga. Ke atas kamu sejahtera, ke atas kawan aku duduk negeri Perak pun sejahtera juga. Wa alaika wa alaihis salam wa rahmatullah. Kita tengoklah orang yang sampaikan salam kepada kita. Yang pertama sekali kita tengok siapa yang sampaikan salam, yang menyampaikan salam kepada kita. Kalau orang yang bagi tahu kepada kita, dia bagi tahu ada sahabat kamu kirim salam kepada kamu. Orang yang bagi tahu tu kakak kita. Jadi apa yang kita jawab? Kita kata alaiki. Doa untuk dia dulu. Kalau yang jawab, yang menyampaikan salam kepada kita tadi, orang yang beritahu kita, kata kawan kamu kirim salam, yang bagi tahu tu lelaki, kita kata wa alaika. Kita tujukan yang di hadapan kita dulu. Dia lelaki ke perempuan? Kalau yang sampaikan salam, yang memberitahu kepada kita tu adalah perempuan, kakak kita ke adik perempuan kita, ibu kita ke, kita kata wa alaiki. Kawan kita laki-laki, wa alaihis salam. Alaiki wa alaihis salam. Kalau yang memberitahu kepada kita, kawan kita kirim salam tu laki-laki, wa alaika wa alaihis salam. Tengoklah, dia dhamir hu untuk lelaki, ha untuk perempuan, ki untuk perempuan, ka untuk laki-laki. Tapi disunatkan doa dua-dua, untuk dia, untuk orang yang memberitahu tadi, dan juga untuk yang sampaikan salam yang duduk jauh, dua-dua. Cuma yang menjawab, yang kita ni, orang yang sampaikan salam kepada kita, kita jawab kepada sahabat kita yang beri salam tu wajib. Yang duduk jauh tu, dekat negeri Perak tu, kita jawab salam alaihi salam tu wajib. Tapi kita doakan juga untuk yang menyampaikan salam kepada kita, yang beritahu kepada kita, itu hukumnya adalah sunat. Okey. Apabila memberi salam kepada orang yang pekak, orang yang pekak ni, dia, kita tahulah, dia tak boleh dengar orang pekak. Nak faham kena buat isyarat. Jadi macam mana nak buat isyarat? Dia kena buat isyarat berserta dengan ucapan, walaupun dia tak dengar. Kita nak beri salam kepada orang pekak, kita beri salam mulut dan kita buat ucapan. Ucapan macam mana saya tak tahulah. Kena belajar bahasa macam mana nak beri salam. Maka itu hukumnya sunat, memberi salam. Jawab salam orang pekak, yajibul jam'u bainal lafzi wal isyarah. Kalau kita faham bahasa ni, bahasa orang pekak, bahasa orang bisu, jadi bila dia beri salam, kita nampak isyarat dia beri salam pada kita, maka wajib kita jawab lafaz dan juga kita buat isyarat kepada dia. Dua-dua kita wajib buat, sebab kita bukan pekak, kita bukan bisu. Kita wajib lafaz dan buat bahasa isyarat. Kita kena dua.
Dua sekali. Bahasa isyarat pun wajib, jawab mulut pun wajib. Sebab kita bukan pekak, bukan bisu. Sama juga orang yang bisu pun sama, orang yang pekak pun sama hukum dia. Untuk kita yang sihat, dua-dua kena. Bahasa isyarat pun kena, jawab guna lidah pun kena. Okey, sekarang kita lihat kepada kaifiyatus salam, cara menjawab salam yang orang yang memulakan salam yang terbaiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang terbaik. Kemudian yang jawab pun sama juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun satu jamaah di kalangan ulama menyatakan orang yang memulakan salam jangan bagi penuh, separuh je Assalamualaikum warahmatullahi sahaja, supaya memungkinkan orang yang menjawab salam beramal dengan ayat Quran yang kita sebutkan tadi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dia boleh jawab lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi tambah wabarakatuh. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah. Sebenarnya memberi salam pun kita nak yang terbaik juga. Beri salam penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam pun itu yang penuh, jawab yang penuh. Itu yang terbaik berdasarkan hadis Imran bin Husain. Dia kata datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW. Lelaki tadi kata Assalamualaikum, maka Nabi pun jawab. Nabi jawab, dia beri salam, kemudian Nabi jawab. Seorang lelaki berjumpa dengan Nabi, Nabi yang beri salam Assalamualaikum, maka dia jawab dan dia duduk. Dia jawab salam Nabi dan dia duduk. Faqala Nabi SAW, Nabi kata asyrun, dia mendapat 20 pahala. Summa jaa akhar, kemudian datang lelaki lain pula. Datang Nabi beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia jawab, kemudian dia duduk, maka Nabi kata 20, dapat 20 juga. Kemudian datang lelaki lain, lelaki yang ketiga, Nabi beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia jawab, maka dia duduk, maka Nabi bagi tahu dia dapat 30. Sebab beri salam lebih ataupun menjawab salam itu lebih, maka dia mendapat pahala pun lebih. Okey, kita lihat sekurang-kurang beri salam, yang minima yang beri salam ni Assalamualaikum, itu minima. Assalamualaikum ataupun Assalamualaika. Assalamualaikum boleh, Assalamualaika boleh. Tetapi kalau dia terbalikkan Salamun alaikum ataupun dia sebut Salamun alaika, sepatut Assalamualaikum dia terbalikkan. Assalam letak belakang, Alaikum letak depan. Alaikum assalam. Assalamualaikum, dia kata Alaikumussalam. Boleh ataupun tidak? Maka ulama pendapat pertama menyatakan tak boleh kerana dia bukan salam. Pendapat yang kedua menyatakan boleh, dan itu pendapat yang kuat. Boleh juga Assalamualaikum, ataupun kita jumpa orang, kita beri salam Alaikumussalam, kita macam jawab salam tak? Boleh? Boleh. Walakin yukrah al-ibtida bihi. Tetapi hukumnya makruh. Boleh itu boleh, tapi makruh. Waalaikumsalam, beri salam Assalamualaikum, dia beri salam terbalik Alaikumussalam, maka hukumnya adalah makruh, tapi harus buat. Sebab ada seorang lelaki, dia berjumpa dengan Nabi, dia kata Alaikassalam ya Rasulullah. Dia beri salam kepada Nabi, Alaikassalam ya Rasulullah. Maka Nabi betulkan, la taqul alaikassalam, jangan kamu cakap alaikassalam, tapi hendaklah kamu kata Assalamualaikum, fa inna alaikassalam tahiyatul mauta. Nabi kata alaikassalam ini adalah penghormatan bagi orang yang mati. Salam untuk orang mati. Untuk orang hidup Assalamualaikum, alaikassalam adalah salam untuk orang mati. Itu Nabi beri teguran kepada lelaki ni. Kita beri salam kepada seseorang yang sebetulnya Assalamualaikum. Tapi kalau Assalamualaikum pun boleh. Yang terbaiknya kita niatlah Assalamualaikum bukan untuk dia seorang, untuk malaikat yang ada sekeliling dia, untuk makhluk-makhluk yang ada bersama dia, kita beri salam.
Itu hukumnya harus, sunat. Okey. Kemudian kalau menjawab salam, sepatutnya kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau dijawab alaikum, kita kata assalamualaikum, alaikum. Jawab alaikum je. Alaikum adalah sebulat suara di kalangan ulama, itu bukan jawab. Alaikum sahaja, maka itu adalah bukan jawab. Alaikum. Kalau dia kata waalaikum, ada waw, itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan ia salam, ada yang menyatakan ia bukan salam. Tapi kalau alaikum tanpa waw, itu memang sebulat suara di kalangan ulama kata itu bukan salam. Jadi yang terbaiknya kita jawab seperti biasa, jawab waalaikumsalam. Okey, sekarang kita lihat kalau dua orang lelaki bertemu. Dua orang lelaki bertemu. Setiap seorang memberi salam ke atas orang lain. Kita jumpa seseorang, dia memberi salam, kita memberi salam serentak, maka wajib ke atas setiap seorang menjawab salam sahabat dia selepas itu. Mana kita jumpa kawan kita, dua-dua serentak beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, serentak. Jadi pada ketika itu, lepas tu dua-dua jawab lah. Orang ni jawab waalaikumsalam, dia pun jawab waalaikumsalam. Jawab tetap wajib, walaupun beri salam serentak. Okey. Kalau seseorang memberi salam waalaikumsalam, yang saya bagi tahu tadi, waalaikumsalam, sepatutnya assalamualaikum, tapi dia beri salam waalaikumsalam, maka tak berhak untuk kita jawab, kerana dia tidak wajiblah untuk kita jawab, sebab salam yang betul assalamualaikum. Kalau dia kata waalaikumsalam, dia beri salam kepada kita, maka itu ayat tersebut tak sesuai untuk memulakan salam, maka tak wajib untuk kita jawab. Kalau nak jawab pun tak apa, tapi tidak wajib. Kalau satu jamaah memberi salam, tapi memberi salam tu kepada sebahagian je jemaah, sebahagian dia tak nak beri salam. Lau sallama alaihi jama'atan mutafarriq, lau sallama alaihi jama'atan mutafarriqin faqala waalaikumsalam wa qasada ar-radd ala jami'ihim ajza'ahu wa saqata anhu al-fardu. Dia beri salam, satu jamaah beri salam kepada dia, satu jamaah beri salam waalaikumsalam, dia beri salam waalaikumsalam, beri salam secara terbalik, maka kalau dia jawab salam tidak menjadi masalah, hukumnya harus. Okey. Kemudian dalam memberi salam ini kita tak makruh, hukumnya kita khususkan sebahagian. Kita beri salam, kita masuk bertemu dengan orang, ada 10 orang, kita beri salam assalamualaikum. Memang kita niat untuk semua 10 orang tu. Kita tak niat aku beri salam ni untuk 5 orang ni je, 5 orang ni aku tak nak beri salam, assalamualaikum, khusus untuk 5 orang. Hukumnya makruh. Makruh. Sebab salam ni adalah untuk kita bermesra, untuk kita beramah mesra dengan orang lain. Kalau kita khususkan itu maknanya tidak mesra. Jadi ulama menyatakan itu menimbulkan permusuhan. Kita ada 10 orang, tiba-tiba kita hadap 5 orang ni, assalamualaikum, 5 orang aja. Yang 5 lagi kita tak nak beri salam. Ini sebenarnya kalau tuan-tuan lihat, benda ini dia berlawanan dengan maqasid memberi salam. Memberi salam tujuan dia adalah untuk mewujudkan kemesraan di antara satu dengan yang lain. Kalau tuan-tuan buat cara macam ini mewujudkan permusuhan. Sama juga kalau tuan-tuan belanja makan. Benda ni biasa terjadi tau. Dia makan dengan kawan dia lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh dia pergi kedai makan roti canai nasi lemak dengan kawan dia. Tiba-tiba datang pula seorang kawan lain. Bila dia bayar, dia kata saya bayar, tapi saya bayar yang seorang tu je, yang satu lagi tak. Jadi orang yang kira bayar tu pun pening. Kalau orang tanya, meja ni sudah bayar ke belum? Oh, yang ni sudah bayar, yang ni belum bayar. Jadi kalau tuan-tuan nak bayar satu meja, bayarlah semua. Kalau tak nak, bayar untuk tuan-tuan saja. Jangan pilih. Oh, saya nak bayar untuk orang ni je. Jadi satu meja ada berapa orang? Ada 5 orang makan. Oh, dia kata saya nak bayar untuk 3 orang je. Cashier tu pun pening kepala tau.
Nanti orang tanya, ini sudah bayar belum? Sudah. Tapi yang ni belum bayar. Macam mana ni dah bayar, sudah belum bayar? Jadi itu pun akan timbul permusuhan juga. Tuan-tuan nak bayar, bayar semua satu meja. Tak nak bayar, bayar untuk diri tuan-tuan saja. Jangan pilih-pilih. Macam mana juga beri salam. Bila beri salam. Tapi benda ni memang ada. Memang ada. Ada satu jemaah masjid, lepas sembahyang subuh, dia pergi kedai. Bila pergi kedai, dia nak bayar. Satu meja tu ada berapa orang? Ada 3 ataupun 4 orang. Dia bayar untuk 2 orang aja. Yang lagi seorang, lagi 2 orang bayar sendiri. Jadi perkara tersebut tak sepatutnya berlaku lah. Kalau setakat roti canai nasi lemak berapa ringgit je. Bukan sampai 10 orang pun. Hanya seorang 2 je. Okey. Ada beberapa masalah lagi lah mengenai dengan yang terakhir untuk pada malam ni, insya-Allah. Bila kita beri salam ini, bila kita beri salam kepada seseorang, kemudian kita berpisah dengan dia. Kita beri salam, kemudian dia pun naik kereta, kita pun naik kereta kita. Kemudian ada barang tertinggal. Kita keluar kereta, kita jumpa dia sekali lagi, disunatkan beri salam juga. Bila dah berpisah, jumpa balik walaupun dalam waktu yang singkat, disunatkan beri salam. Beri salam sekali lagi. Lepas dia naik kereta, lupa lagi barang, kali kedua dia keluar, berjumpa lagi, tetap memberi salam juga walaupun kali kedua. Sebab apa? Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengenai kisah orang yang tidak elok sembahyang dia. Dia sembahyang di penjuru masjid, kemudian dia datang jumpa Nabi, dia beri salam kepada Nabi, Nabi jawab salam dia. Kemudian Nabi kata apa kat dia? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi balik tempat kamu sembahyang balik sekali lagi. Kamu belum sembahyang di sebenarnya. Kemudian orang tadi pun pergilah tempat dia sembahyang balik sekali lagi. Kemudian dia jumpa Nabi, dia beri salam lagi. Nampak, dia beri salam sekali lagi. Lepas dia sembahyang berapa minit je, dia beri salam sekali kepada Nabi. Sampai 3 kali macam ni. Nabi kata kamu belum sembahyang lagi. Pergi tempat kamu. Dia datang lagi lepas sembahyang, datang lagi jumpa Nabi. Beri salam lagi kepada Nabi. Nabi kata pergi balik tempat dia sembahyang. Ini nak bagi tahu dia sembahyang tidak ada makna. Tapi bukan kita nak bagi tahu tu. Kita nak bagi tahu di sini mengenai 3 kali dia berjumpa Nabi lepas sembahyang. Sembahyang berapa minit je, dia beri salam juga. 3 kali jumpa Nabi. Ini menunjukkan walaupun berpisah dalam masa seketika. Daripada Abu Hurairah juga, daripada Nabi, idza laqiya ahadukum akhah, apabila salah seorang di kalangan kamu bertemu saudara dia, hendaklah fal yusallim alaih, hendaklah dia beri salam. Fa in hala bainahuma syajarah aw jidar, sekiranya yang menghalangi dia pokok ataupun dinding, kemudian dia bertemu lagi kali kedua, maka dia beri salam dengan fal yusallim alaih. Mana dia dah berpisah, yang memisahkan itu apa? Pokok, dinding. Kemudian selisih lagi untuk kali kedua, disunatkan juga memberi salam. Memberi salam ini disunatkan di awal dan juga di akhir. Sebelum kita selesai kuliah kita pagi ni pun disunatkan beri salam juga. Beri salam ni pada awal, sebelum memulakan bicara, sebelum memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, beri salam, assalamualaikum. Memulakan bicara, tutup bicara dengan salam juga. Itu perkara yang disunatkan lah. Ada apa-apa soalan? Ya. Okey. Wajib. Dia kalau orang yang mampu bayar hutang tapi dia sengaja melewatkan bayar hutang, Nabi kata itu satu kezaliman. Zalim. Jadi orang tu wajib dia bayar, sebab dia dah sampai tempoh dia, wajib dia bayar. Kita tak boleh bagi tangguh kepada dia. Dia memang kena bayar. Tak. Wajib tu bagi orang susah. Berdasarkan ayat Quran, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun ila maisarah,
iaitu berilah tempoh sampai waktu yang senang untuk dia bayar. Kalau dia tak mampu bayar, ni untuk siapa? Wa in kana zu usrah, iaitu orang yang susah. Kalau orang senang tak termasuk dalam ayat ni, untuk orang susah aja. Tapi kalau kita halalkan tu lebih baiklah. Halalkan sunat, tu sunat lebih baik daripada kita memanjangkan tempoh yang hutang. Yang kata panjangkan tempoh hutang tu hukumnya adalah wajib. Apa dia? Khitan. Wajib. Dia kalau kata khitan ni, dia ada menanggung apa? Najis tau. Najis, dia perlu bersihkan. Kalau dia tak nak khitan, dia kena tarik sikit kemaluan ni untuk dia memang sentiasa kena bersihkan. Susahlah. Dia kena sentiasa bersihkan. Jadi yang sebaiknya dia kena khitan lah, sebaiknya. Dan memang patut dia khitan. Kalau kita tengok dari sudut kesihatan pun, memang khitan tu yang memang yang paling yang apa? The best lah. Khitan. Jadi orang yang masuk Islam, walaupun dia takut, sebenarnya sekarang ni guna apa? Laser je. Laser. Saya rasa tidaklah perkara yang menakutkan sangat. Kalau berbanding tuan-tuan tengok bypass, lagi takut. Tuan-tuan tengok dekat mana? YouTube bypass. Tengok macam mana dia keluarkan jantung. Dia keluarkan jantung, dia belah ni. Tulang kita ni dia belah. Dia keluarkan jantung. Itu lagi menakutkan. Kalau orang boleh buat bypass, takkan khitan hanya berapa minit je. Takkan itu tidak boleh untuk dilaksanakan sekejap je. Laser je sekejap je. Laser sekejap je potong. Sebab anak saya yang kecil pun guna tu juga. Laser. Dia sunat umur dalam 2-3 minggu macam tu. Sekejap je dia buat. Jadi memang dia kena buat lah. Kalau tak, dia khawatiri takut semayang dia tak sah. Apa dia? Mana orang yang tidak Islam memberi salam pada kita? Oh, dia minta sampaikan salam. Dia kalau orang yang bukan Islam memberi salam ataupun dia sampaikan salam, maka kita cukup jawab waalaikum je. Situ je. Kita tak perlu tambah waalaikumsalam. Cukup waalaikum, sampai situ je. Itu cara menjawab salam untuk orang yang bukan Islam lah. Kalau orang yang menyampaikan salam kepada kita tu, orang kita kita hanya jawab waalaikum saja. Tak perlu jawab waalaikumsalam. Kita jawab waalaikum saja. Situ je, sampai situ je. Sebab perlu tak kita sampaikan salam? Oh, perlu. Dia setiap orang yang sampaikan salam, kita hukumnya wajib. Wajib kita sampaikan salam sebab dia telah beri satu amanah kepada kita untuk kita sampaikan. Wajib kita sampaikan. Macam saya lah, kalau saya bagi barang kepada tuan-tuan, sampaikan kepada pengerusi surau ni. Pastikan barang tu sampai kepada pengerusi surau. Dia satu amanah yang kita baca ayat Quran tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hendaklah sampaikan amanah kepada tuan dia. Itu mesti wajib. Orang yang nak sampaikan salam, hukumnya mesti disampaikan salam. Walaupun orang yang beri salam tu bukan orang Islam. Bagi salam kepada orang kampung.
Kalau bagi salam kepada orang kampung, kita tak, dia beri salam, dia pastikan yang kita boleh, yang kita mampu sampaikan salam lah. Kita mampu sampaikan salam. Kalau kalau dia kata orang kampung, sampaikan salam kepada orang kampung ni. Jadi orang kampung tu ramai, di luar daripada kemampuan kita sebenarnya. Jadi maknanya cara memberi salam tu cara yang tidak betul. Cara sampaikan salam. Cara sampaikan salam cara tidak betul. Jadi tak perlu sampaikan. Sama juga ketika kita tengah makan, tengah kunyah makanan ni, tengah suap nasi, ada orang beri salam, tak wajib jawab. Sebab kita tengah kunyah makanan tu, dia beri salam. Jadi kita tak wajib salam sebab bukan tempat dia. Jadi kalau kita tak suap lagi, baru nak suap, dia beri salam, boleh jawab Waalaikumsalam. Tapi tengah suap nasi, tak perlu jawab sebab itu bukan tempat dia. Kita berada dalam toilet, orang beri salam, tak perlu jawab, bukan tempat dia. Kalau luar toilet tak apalah, dah masuk dalam toilet, dah masuk dalam, orang beri salam tu tak perlu jawab. Kalau dalam kawasan toilet boleh kita jawab salam. Dah masuk dalam toilet tu sendiri, dalam toilet tu ada apa, sinki semua, tempat tu kita boleh jawab salam. Cuma dah masuk dalam kawasan kecil toilet tu tak boleh jawab salam lah. Terutama kita sedang buang air, tak boleh jawab salam. Kalau tak buang air lagi, makruh jawab. Ya ji. Ha. 30 orang. Dia dalam grup yang sama, grup yang lain. Kalau grup yang sama cukup kita hanya jawab sekali je. Kalau dia copy paste memberi salam, cukup banyak-banyak kita jawab sekali je. Macam tadilah, kalau 10 orang datang kita assalamualaikum, kita jawab sekali je, untuk semua sekali. Sekali kita jawab. Yang tu kita tidak wajib jawab salam. Kerana jawab salam ni yang wajibnya seperti lafaz yang kita sebutkan tadi, assalamualaikum. Kalau dia terbalikkan, itu pun tak wajib kita jawab. Kalau salam Jumaat, salam Sabtu lagi tak wajib kita jawab. Sebab kalau terbalikkan perkataan assalamualaikum pun tak wajib kita jawab. Tambah salam Isnin, Sabtu, Selasa, itu lagi tak wajib kita jawab. Okey, cukup sekadar tu dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Dah boleh solat isyraq kot, isyraq atau duha. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.